Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 5 akan membentangkanlah isu alam sekitar dan kesihatan awam. So, saya akan serahkan kepada rekan saya yang pertama iaitu Wan Nur Fatihah untuk memulakan pembentanganlah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, saya akan membentangkan tentang pengenalan kepada isu alam sekitar dan juga kesihatan awam. Okey, apa yang kita tengok pada masa sekarang, masyarakat sangat memandang enteng tentang kepentingan penjagaan alam sekitar kerana mereka terlalu sibuk dengan rutin harian sehingga kawasan persekitaran menjadi kotor. Dan terdapat pelbagai kesan sekiranya kita tidak menjaga alam sekitar dengan baik, antaranya ialah bencana alam, penipisan lapisan ozon, pemanasan global, kesihatan awam dan sebagainya. Macam yang kita tengok baru-baru ni berlakunya bencana banjir yang melanda negara akibat daripada sikap manusia yang tidak menjaga alam sekitar, dan kita tengok kesan daripada banjir tu sangat teruklah dan berlaku kemusnahan harta benda kepada masyarakat. Dan pemanasan global telah menyebabkan ais di kawasan kutub utara telah mencair dan suhu juga semakin meningkat. Menurut institusi meteorologi Denmark, lapisan ais mencair 2 kali ganda daripada kadar purata normalnya pada musim panas, dan lapisan ini mencair kira-kira 8 bilion tan sehari. Dan ini menunjukkan kesan daripada kita tidak menjaga alam sekitar menyebabkan berlakunya pencairan ais di kawasan kutub. Dan untuk kesihatan awam pula dikaitkan dengan keadaan persekitaran yang kotor yang boleh membawa kepada penyakit. Perkara inilah yang menyebabkan kehadiran makhluk perosak seperti tikus dan juga lalat yang seterusnya menjadi ejen pembawa kepada penyakit seperti cirit berit, taun dan sebagainya. Selain itu, pembuangan sampah seperti botol dan plastik juga akan menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes, di mana sampah tersebut mengandungi air yang bertakun dan menjadi tempat tinggal bagi nyamuk Aedes tersebut. Kesannya akan tertularlah penyakit Aedes dalam kalangan masyarakat. Okey, yang seterusnya penyakit COVID-19 juga lebih mudah tertular sekiranya kita tidak mengamalkan penjagaan alam sekitar. Sebagai contoh, macam kita dapat tengok sekarang ramai masyarakat yang dah mula pergi ke beriadah dan sebagainya kan, dan mereka tidak membuang pelitup muka tu secara betul. Dan jika sekiranya kita tidak membuangnya dengan betul, ia akan menyebabkan berlakunya penyebaran penyakit COVID tu sendiri. Dan pencemaran alam sekitar juga banyak berlaku di kawasan taman-taman rekreasi lah, sehingga tiada masyarakat yang ingin beriadah di kawasan tersebut. Hal ini kerana masyarakat pergi ke kawasan taman rekreasi adalah untuk beriadah bersama keluarga dan juga rakan-rakan, di samping untuk menjaga kesihatan serta membina hubungan ikatan yang erat antara mereka. Seperti mana yang kita tahu, kerajaan kan telah berikan longgaran kepada masyarakat untuk beriadah selepas penyakit COVID-19 semakin menurun. Tapi bila diberi peluang untuk melakukan aktiviti riadah, banyak berlaku pencemaran di kawasan taman-taman tersebut lah. Sekiranya kawasan taman rekreasi bersih dan indah, maka lebih ramai lagi masyarakat yang akan beriadah untuk menjaga kesihatan fizikal mereka di samping menenangkan fikiran, di mana mereka boleh berjoging, boleh dan sebagainya lah. Dan juga di samping berjoging untuk menjaga kesihatan fizikal mereka, mereka juga boleh menenangkan fikiran disebabkan oleh lama sudah terkurung di dalam rumah akibat daripada perintah pergerakan daripada kerajaan lah. Okey, itu saja daripada saya. Saya pergi terus kepada ahli kumpulan saya. Untuk justifikasi daripada kes ni, pencemaran alam kita perlu dibendung dengan segera agar tidak mendatangkan kesan yang buruk dari segi kesihatan, keselamatan dan sebagainya kepada masyarakat sekeliling. Macam yang yang Fatihah cakap tadi, dia mendatangkan banyak penyakit macam penyakit taring, yang boleh menyebabkan cirit-birit. Lepas tu keselamatan tu macam banjir baru ni mungkin kita tak tahu apa yang ada dalam banjir tu, mungkin datang dengan udara berbisa kan, benda yang kita tak nampak macam COVID-19 kan. Lepas tu manusia bergantung secara fizikal dan emosi dengan alam semula jadi.
manakala keadaan ekosistem pula bergantung kepada tindakan manusia. Lumrah hidup manusia bila kita kata apa murung apa semua, memang kita akan melihat pemandangan hijau, kawasan yang tenang untuk menenangkan fikiran. Dia memang manusia bergantung secara fizikal dan emosi. Manakala kalau alam kita pula dia memerlukan tindakan kita untuk menjaga dan memelihara lah alam kita tu dengan baik. Kalau bukan manusia, siapa lagi? Seterusnya, tahap kesedaran masyarakat terhadap perkara tersebut adalah baik dan sedar tentang peranan untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Untuk perkara macam ni, semua orang tahu penting untuk menjaga alam sekitar sebab bila kita jaga elok, dia bagi ketenangan, dia bagi keamanan dan sebagainya. Tetapi namun kecerbukan masyarakat menyebabkan keadaan dan alam sekitar tu terabai dan mereka pun tidak mengambil berat tentang perkara tersebut dan hanya fokus kepada urusan mereka. Sekarang ni ramai yang terlalu sibuk dengan kerja daripada pagi sampai malam. Keadaan sekarang ni pandemik COVID-19 tu ramai yang duduk di rumah buat promotion. Walaupun duduk di rumah pun keadaan alam sekitar pun mesti lagi kata kotor sebab banyak pembaziran dari segi makanan kan, banyak yang order pada food panda kan. Mesti lagi berleluasa dan masyarakat pun hanya fokus kepada kerja mereka sahaja. Jadi tingkah laku yang bertanggungjawab untuk menjaga alam sekitar mesti lemah dan disarankan untuk melakukan pelbagai program untuk menjaga alam sekitar di samping mendidik masyarakat supaya sentiasa memelihara alam sekitar demi kesejahteraan bersama. Jadi untuk membendung masalah ini, untuk menjaga keamanan, untuk memberikan keselamatan, kesihatan yang baik, kita kena buat program untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatihah binti Syamuddin dengan nombor matrik S51868. Jadi seperti yang rakan-rakan saya telah bentangkan sebelum ini, saya akan lebih menjurus ke arah statistik secara lokal ataupun tempatan. Okey, so perkara-perkara di sini melibatkan kajian-kajian yang telah dijalankan sebelumnya sepanjang tempoh pandemik COVID-19 dan sepanjang pelaksanaan PKP 1.0 dan 2.0. Okey, jadi yang pertama, kepuasan sederhana terhadap persekitaran. So apa yang dimaksudkan dengan kepuasan yang sederhana terhadap persekitaran? Majority masyarakat yang berada di urban dan suburban area merekodkan kesedaran di tahap yang sederhana dengan skala 3 bersamaan dengan peratus 46.8%. Kajian ini dijalankan di Hulu Langat dan mendapati bahawa rakyat-rakyat ataupun masyarakat-masyarakat yang berada di kawasan kampung ataupun kawasan bandar sedari awal memang sangat sedar dan aware dengan kualiti persekitaran alam sekitar dan mereka berpendapat bahawa kepuasan mereka terhadap kualiti alam sekitar berada di tahap yang sederhana. Okey, yang kedua, kesedaran yang tinggi terhadap amalan pengurusan alam sekitar. So, yang ini menjurus ke arah kajian yang dijalankan di Selangor, di daerah Hulu Langat. 70% penduduk di Selangor mencatatkan kepekaan terhadap alam sekitar dengan amalan pemeliharaan persekitaran. Jadi kalau kita tengok dekat sini, 70% adalah jumlah ataupun persen yang agak tinggi dari sudut kesedaran dan mereka sendiri well aware dengan keadaan ataupun tahap kebersihan yang berada di persekitaran mereka. Okey, yang ketiga, tahap kesedaran yang sama dalam kalangan penduduk bandar dan luar bandar. Dia tak ada perbezaan yang signifikan antara kesedaran terhadap masyarakat yang berada di bandar maupun luar bandar. Kesedaran terhadap kualiti persekitaran alam sekitar berada dalam keadaan yang seimbang. Okey, tak ada kita kata masyarakat yang berada di luar bandar lebih aware dengan kualiti alam sekitar ataupun masyarakat di bandar lebih aware dengan kualiti persekitaran alam sekitar. Okey. So yang terakhir, kadar kita semula di Johor dan KL. Okey, kita nampak dekat sini saya highlight antara 3 negeri yang besar, Selangor, Johor dan juga Kuala Lumpur.
So kadar kitar semula di Johor dan Kuala Lumpur, di Johor mencatatkan kadar kitar semula sebanyak 27.4% berbanding dengan Kuala Lumpur mencatatkan kadar kitar semula sebanyak 30%, di mana jumlah-jumlah ini adalah saling berkait antara satu sama lain, di mana jumlah-jumlah berkenaan ataupun persen-persen berkenaan berada di tahap yang sederhana. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Okey. Okey, saya mau pada kenapa perlunya penjagaan alam, kenapa perlu penjagaan alam sekitar, kerana puncanya tak terkawal lah, sebab pencemaran yang tak terkawal. Sebab seperti yang rakan saya cakap tadi, seperti Fatihah dan Fatihah cakap sendirilah, sekarang terlalu banyak pencemaran alam yang menyebabkan perubahan iklim, lepas tu pencairan ais dan pemanasan global. Banyaklah punca-punca yang menyebabkan bumi menjadi lagi panas lah. Pencemaran yang paling utama adalah pencemaran bahan api lah, menyebabkan pencemaran seperti pencemaran plastik yang dibuat daripada petroleum, dan pencemaran dari segi udara, air, bunyi dan macam-macam lah. Terdapat banyak sangat pencemaran yang berlaku yang menyebabkan sekitaran kita ni menjadi tercemar dan menjadi tidak selamat lah untuk orang di sekeliling lah. Seperti kalau di taman-taman tu kita nampak macam ada barang yang tak lupus dengan terbaik, tempat-tempat yang kotor yang menggunakan tikus dan berbagai penyakit lah. Seterusnya kita ada peranan pula sebagai individu, sebagai masyarakat apa pula yang kita kena buat. Tu sebenarnya kita perlulah persekitaran tu lah, menjaga persekitaran untuk kita jadi lebih masyarakat yang majmuk, masyarakat yang bekerjasama lah menjaga persekitaran. Kalau di taman, perlu di taman. Dan kita ada juga peranan sebagai individu lah, iaitu kita sebagai individu kita pun ada tanggungjawab untuk menjaga alam sekitar. Walaupun kita sebagai individu adalah satu unit yang paling kecil dalam sistem, tapi kita boleh berubah. Tapi kita kena bergerak dengan secara beramai-ramai dalam keadaan masyarakat. Okey, sekian saja. Saya serahkan saya serahkan slide seterusnya pada rakan saya lah. Okey, saya akan sambung kepada punca-punca yang menyebabkan berlaku pencemaran alam sekitar. Okey, yang pertama sekali memang akan datang daripada diri individu itu sendiri, iaitu sikap individu yang tak bertanggungjawab. Hal ini kerana berlaku sebab tiada kesedaran sivik dalam diri mereka untuk menjaga alam sekitar, dan mereka juga membuang sampah merata-rata tanpa menghiraukan keadaan sekeliling, keadaan persekitaran, dan ini menyumbang kepada pencemaran alam sekitar lah. Dan juga mereka merasakan apa yang mereka buat tu adalah perkara biasa. Contohnya macam mereka buang pelitup muka terpakai, membuang tisu, merata-rata lah. Jadi itu menyebabkan berlakunya keadaan yang tidak bersih lah. Okay, yang seterusnya adalah tidak mementingkan kebersihan. Yang ni adalah masyarakat tidak mempunyai kerjasama apabila melibatkan kebersihan tempat rekreasi. So diorang rasa benda tu bukan tugas diorang. Jadi diorang tak akan bekerjasama untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Bagi contoh, mereka ada buat majlis keramaian, dan bila dah habis majlis tu dan sisa-sisa domestik tu dia akan buang merata-rata. Sebagai contoh, ada yang makanan-makanan ataupun sisa domestik tu dia akan buang ke parit ataupun sungai, ataupun di macam tempat-tempat tempat-tempat pembuangan sampah. Dan ini menyebabkan taman rekreasi tersebut tercemar dengan longgokan sampah sarap. Dan mereka fikir bahawa bila diorang tak jaga kebersihan, diorang ingat orang lain akan ambil tugasan untuk membersihkan kawasan tersebut. Terakhir adalah kurang pendidikan tentang alam sekitar. Hal ini kerana pihak yang berkenaan kerana sekarang masih kurang lagi membuat kempen kesedaran tentang pencemaran sekitar, dan ini menyebabkan masyarakat tidak mengambil berat akan kebersihan alam sekitar seperti tempat beriadah. Dan kalau kita tengok sekarang pun masih banyak lagi tempat beriadah yang dipenuhi dengan
saraf dan kebersihan tidak terjaga lah. Dan selain itu ibu bapa juga tidak memberi tunjuk ajar kepada anak-anak tentang bahaya jika kita tidak menjaga kebersihan alam sekitar, sebab bila kebersihan tidak dijaga dan benda ni akan mendorong kepada penyakit-penyakit yang berbahaya lah. Dan ini juga boleh mengganggu kesihatan kita. Okey, yang seterusnya saya akan serahkan kepada ahli yang lain. Okay, nama saya Ahmad Syawal bin Suria. So untuk implikasi kita seperti yang anda lihat di situ, ada masalah kesihatan. So masalah kesihatan ini puncanya ialah daripada kebersihan itu. Kita tahu kita berada dalam satu kata sekarang ini keadaan post pandemik, dan of course kenapa pandemik ini mula-mula berlaku ialah kerana masalahnya kesihatan lah. Okay. So ancaman pada keselamatan jiwa. So of course bila kita dah sakit, dah tak sihat dan sebagainya, berlakunya pandemik, penularan wabak dan sebagainya, boleh mengancam keselamatan jiwa lah, kematian, okay? Sakit dan sebagainya. Dan kita faham yang kalau kata adanya perkara itu berlaku, dia menjurus kepada kekacauan sosial. Alright? Semua orang jadi tak tenteram dan sebagainya, meragut ketenangan dan kebebasan. So kita experience benda ni bukan sekejap. Kita ambil masa yang agak lama untuk experience benda ni. Kita lalui benda tu, semua satu dunia lalui. Dan kita faham bahawa kepentingan untuk kebersihan, kepentingan untuk menjaga alam sekitar, kenapa kena preserve dan sebagainya. Sebab ianya mengganggu kita punya ketugasan seharian lah. So bila saya menyebut pada ancaman keselamatan jiwa di pada poin yang kedua itu, jiwa itu bukan jiwa manusia sahajalah. Bila pencemaran ini berlaku, bila pencemaran alam sekitar ini berlaku, kesihatan itu terganggu, kita boleh katakan, kata haiwan pun boleh terjadi, ekosistem pun boleh terganggu dan sebagainya. Alright. Kita pergi kepada seterusnya. So cara-cara untuk orang kata pencegahan untuk atau penyelesaian. So pertama sekali of course lah kena jaga kesihatan, itu yang paling utama. Itu pokok yang orang kata secara alaminya lah. So apabila nak jaga kesihatan ini, apa orang kata pengkhususannya. So first sekali semua orang kena ambil tanggungjawab lah. Seperti mana poin yang kedua, meningkatkan serta memupuk kesedaran ni. Kerana kesedaran itu mungkin kadang-kadang ada. Sebahagian daripada kita ini faham tentang orang kata alam sekitar dan sebagainya, well known. Tapi tanggungjawab itu, kesedaran yang pada memikir pada tanggungjawab itu. Sebab kebanyakan manusia ini biasanya bukanlah kebanyakan manusia, kebanyakan individu itu sendiri dia akan fikir, kalau aku saja yang buat tak ada guna, ataupun ramai lagi orang yang buat salah dan sebagainya. Perkara-perkara itu yang sering berlaku. So seperti saya kata pada ditulis di situ, berusaha melakukan tanggungjawab bersama ini sama ada ketika kita menjadi individu, ketika kita menjadi sebahagian daripada masyarakat, ataupun sebahagian daripada negara, ataupun sebahagian daripada penduduk global. Okay? Kita kena ada kefahaman, kita semua pihak kena ada kefahaman tersebut. Right? Persediaan serta komitmen daripada semua pihak. Okay? Bila saya sebut semua pihak ini, dia bukan sebagai satu individu saja. Ada entiti kerajaan, entiti NGO seperti kami, menggunakan sukarelawan dan sebagainya. Mereka perlu memberikan komitmen yang terbaik lah. Okay? Seperti kalau kerajaan, mereka perlu ada sistem pemaritan yang terbaik dan sebagainya. Mengambil tahu kisah-kisah itu tersebut, kemudian perlu menyediakan tong sampah dan sebagainya, memberikan kempen iklan dan sebagainya. Itu semua pihak kerajaan punya tanggungjawab. Sebagai individu atau rakyat pula, mereka bertanggungjawab untuk mengikuti peraturan atau aturan yang ditetapkan supaya benda ni sama-sama boleh orang kata dikurangkan sebagainya. So bagaimana Faris menyebut kepada bahan bakar dan sebagainya. So macam mana benda tu boleh dielakkan? Kita memperbanyakkan kata kenderaan awam. Sekarang ni pun kerajaan telah mempromosikan kenderaan elektrik dan sebagainya. Itu salah satu langkah yang baik, dan mungkin ada lagi langkah-langkah yang boleh ditambah dan sebagainya. So itu sahajalah daripada saya serahkan kepada presenter yang seterusnya lah. Okay, saya.
Okey, sekian saja dari kumpulan kami. Kami telah bentangkan tentang refleksi lah apa yang kami dapat sepanjang program yang kami jalankan dan okey. Terima kasih. Okey, saya rasa itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.